sai. Ho dimenticato tutto il dolore. Vivo costante per andare perché non voglio soffrire. Ti potresti ferire, non ti vuoi fidare dentro me. Sai che cosa mi succede, non lo so perché. Fuoco salendo verso il letto, sto bruciando lento. Per favore lasciami, non voglio ferirti, non posso. Lo sai bene, i tuoi occhi non dimentico, non lasciarmi. Berita hari ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaporkan bahawa sistem pengurusan murid di kebanyakan sekolah semakin merosot. Pengurusan murid merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Ini kerana pengurusan murid di sekolah adalah cermin prestasi sekolah itu sendiri. Pengurusan murid juga memperlihatkan bahawa perancangan yang baik dan pengurusan yang sistematik akan mewujudkan suasana pembelajaran yang baik dan juga sempurna. Sekumpulan mahasiswa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menjalankan satu kajian bagi menyelidik kaedah pengurusan murid di sekolah. Adakah kajian yang mereka jalankan akan membuahkan hasil? Mari kita saksikan hasil dan penemuan dari kajian mereka. Bagi melancarkan kajian ini, terdapat beberapa objektif yang perlu dicapai. Antaranya adalah mengenal pasti faktor pengurusan murid di sekolah yang merangkumi faktor rekod murid, faktor kesediaan belajar murid, dan akhir sekali faktor motivasi murid. Objektif seterusnya yang perlu dicapai dalam menjalankan kajian ini adalah mengenal pasti pelaksanaan faktor pengurusan murid. Manakala, objektif terakhir ialah mengenal pasti isu dalam pengurusan murid dan langkah mengatasinya. Bersama saya sekarang adalah Saudara Muhammad Arif. Apakah kaedah yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini? Baik, terima kasih. Okey, pada 29 Disember yang lepas, kami telah melakukan temubual atas talian melalui platform Google Meet dan juga WebEx. Kami menemubual dua orang guru daripada sekolah yang berbeza bagi mendapatkan maklumat dari perspektif yang berbeza. Terima kasih atas respon yang diberikan oleh Saudara Muhammad Arif. Sama. Bersama saya sekarang adalah Saudari Arifah. Berdasarkan objektif kajian anda, iaitu mengenal pasti pengurusan rekod murid, apakah yang anda boleh jelaskan mengenai hal ini? Baiklah, mengenai pengurusan rekod murid, saya dapat katakan bahawa terdapat 4 jenis perkara yang direkodkan oleh guru. Pertama sekali ialah rekod kedatangan, rekod prestasi, rekod pendaftaran dan juga rekod profil. Terdapat 2 kaedah untuk menyimpan rekod murid. Kaedah yang pertama ialah sistem online dan juga kaedah yang kedua ialah sistem offline. Salah satu contoh bagi kaedah online adalah sistem APDM, sistem PAJSK dan sistem SSDM. Manakala bagi sistem offline, guru-guru menyimpan rekod murid dalam bentuk buku kedatangan dan juga buku prestasi. Antara kelebihan sistem online ialah data lebih mudah disimpan, akses yang boleh dikawal serta salinan data mudah untuk dikongsi dan dimuat turun. Namun, sistem ini juga mempunyai kekurangan, iaitu ianya memerlukan jaringan internet yang stabil, ianya juga kurang efektif di kawasan pedalaman serta sistem yang digunakan berkemungkinan untuk rosak.
Sistem offline pula merupakan sistem manual yang cukup tradisional. Namun, jangan pandang rendah kerana sistem ini juga mempunyai kelebihan tersendiri. Antaranya ialah ianya mudah diakses, ianya mudah diisi dan juga mudah difahami. Namun, seperti sistem online sebentar tadi, ianya juga mempunyai kekurangan, iaitu data mudah diseleweng, data mudah terlupus serta salinan yang terhad. Kita teruskan temu bual kita bersama saudara Adika. Apakah yang anda perolehi sepanjang menjalankan kajian ini? Okey, terima kasih. Sepanjang kami menjalankan kajian ini, saya telah mendapati bahawa faktor kesediaan murid juga termasuk dalam pengurusan murid. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan faktor kesediaan murid? Faktor kesediaan murid ini terbahagi kepada 3, iaitu kognitif, efektif dan juga psikomotor. Dari aspek kognitif, kita lihat murid itu dari segi mental mereka, sama ada mereka bersedia untuk menerima pelajaran pada hari tersebut, dan juga kita lihat kepada tahap fokus murid tersebut. Okey, dari aspek yang kedua pula iaitu aspek efektif. Aspek efektif ini adalah kita lihat dari aspek murid itu sama ada dia minat ataupun tidak dengan subjek itu. Ini juga dikaitkan dengan semangat ingin tahu atau lebih dikenali sebagai inquiry murid tersebut, sama ada dia ingin tahu lebih lanjut berkenaan pelajaran tersebut untuk dia mudah memperolehi ilmu yang diajarkan pada hari itu. Okey, kita lihat dari aspek yang terakhir iaitu aspek psikomotor, di mana aspek psikomotor ini kita lihat dari segi mental dan juga fizikal murid itu. Dari segi mental kita lihat kesediaan dia untuk menerima ilmu, dan dari segi fizikal pula kita lihat sama ada murid itu mengantuk, lesu ataupun dia sedang tidak bersedia untuk menerima pelajaran pada hari itu. Jadi para pengajar perlulah mencari teknik yang sesuai untuk menarik minat murid dan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Terima kasih atas respon yang telah diberikan oleh saudara Adika. Untuk dapatan kajian yang seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Arif untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Okey, faktor kami yang ketiga merupakan motivasi pelajar, di mana motivasi pelajar ini mempunyai 2 teknik, iaitu yang pertama, intrinsik, yang membawa maksud motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain, melainkan atas dasar kemahuan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ekstrinsik, yang membawa maksud pula motivasi timbul kerana pengaruh luaran dengan adanya ajakan ataupun suruhan atau paksaan orang lain dengan tujuan yang positif. Itu 2 teknik motivasi pelajar. Okey, seterusnya kita beralih kepada cara meningkatkan motivasi pelajar. Yang pertama, ganjaran, di mana guru perlu memberi ganjaran kepada murid mereka sekiranya murid mereka itu membuat kebaikan atau dapat menjawab semua soalan dengan baik. Okey, yang kedua pula, tetapkan matlamat. Setiap guru perlu tetapkan matlamat kenapa mereka datang ke sekolah, dengan tujuan untuk mengajar, mendidik para pelajar. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, meningkatkan profesionalisme guru, di mana guru itu perlu tingkatkan profesionalisme guru dengan cara guru itu perlu cakna dengan cara pembelajaran pada masa kini. Contohnya menggunakan IT, ilmu IT. Pembelajaran bukan hanya pada buku, bahkan dalam penggunaan teknologi juga kita boleh menggunakan untuk mengajar. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, lebihkan pembelajaran visual. Contohnya guru itu perlu membuat permainan sama ada menggunakan BBM ataupun menggunakan fizikal contohnya. Salah satu BBM kenapa saya cakap perlu ada dalam pembelajaran untuk meningkatkan keseronokan para pelajar semasa belajar. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, terima pelajar seadanya. Walau apapun keadaan pelajar itu, guru itu perlu terima dengan seadanya. Contohnya, murid yang miskin dengan yang kaya, guru itu tidak boleh memilih kasih. Bahkan guru itu perlu melayan mereka dengan adil. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa isu yang boleh dikenal pasti dalam kajian ini. Dapatkah kajian ini menyelesaikan isu tersebut? Terima kasih saudari Christine. Sepanjang kami menjalankan kajian ini, kami telah mengenal pasti beberapa isu-isu dalam pengurusan murid. Dan bukan itu sahaja, kami juga telah mencari jalan penyelesaian bagi masalah-masalah tersebut. Isu pertama yang telah kami kenal pasti ialah kaedah pengurusan rekod murid yang kurang efektif. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, kami mencadangkan pihak sekolah agar menggunakan kaedah hybrid, yaitu offline dan juga online pada masa yang sama. Isu kedua yang telah kami kenal pasti adalah ketiadaan perancangan pembelajaran dalam sebuah sekolah. Hal ini telah mengakibatkan jumlah keciciran pelajar semakin meningkat. Bagi mengatasi masalah ini, para guru haruslah menyediakan perancangan pembelajaran yang lebih sistematik
yang akan merangkumi kesemua aspek pembelajaran termasuklah target akademik. Isu seterusnya yang telah kami kenal pasti ialah kurang profesionalisme guru dalam mempengaruhi motivasi murid. Bagi mengatasi masalah ini pula, para guru harus menjalani kursus tertentu dalam meningkatkan profesionalisme guru, dan seterusnya para guru haruslah menggunakan berbagai inisiatif dalam meningkatkan motivasi pelajar.